korang, jangan lupa tekan button subscribe dan support channel ini. Nombor 5, Banglo Mona Fendi. Di tempat kelima adalah sebuah rumah banglo seorang bekas artis tempatan yang juga dikenali sebagai bomoh yang bertanggungjawab membunuh seorang ahli politik pada tahun 90-an. Rumah banglo ini terletak di Seksyen 2 Shah Alam. Dari kelibat orang yang dilihat dari jauh, bunyi-bunyiannya misteri, keadaan rumah yang menyeramkan serta cerita di sebalik penghuni rumah itu dahulu. Ramai yang mengalami pelbagai pengalaman misteri ketika berada di rumah tersebut. Satu ketika dahulu, Mona Fendi tinggal di rumah tersebut dengan suaminya. Bersama-sama dengan seorang pembantu, mereka bertiga didapati bersalah dan menghadapi tuduhan membunuh bekas ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Batu Talam, Allahyarham Datuk Mazlan, di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Perwas Ulodong Raup di antara jam 11 malam 2 Julai sehingga 9.30 malam 13 Julai 1953. Mangsa dikerat 18 dipercayai sebagai acara ilmu hitam untuk menguatkan pengaruhnya di dalam politik. Sekali pandang rumah tersebut bagaikan sebuah istana dengan rekaan rumah yang mewah, kawasannya luas, namun ianya sudah ditelan zaman. Apabila rumah tersebut kosong tanpa penghuni dan kawasan rumah yang usang tersegar indah pada waktu dahulu, kini semuanya hanya tinggal kenangan. Nombor 4, Mima Land. Mima Land adalah taman tema air yang pertama di Malaysia, terletak di Gombak, Selangor, yang dibuat pada tahun 1971 dan telah ditutup pada tahun 1994 kerana faktor keselamatan, termasuk juga faktor kawasan persekitaran seperti kerap berlakunya tanah runtuh. Hampir 30 tahun yang lalu, ia tersegam indah, menyediakan banyak tarikan yang menarik. Ketawa dan riang kanak-kanak adalah sesuatu yang normal. Namun begitu, pada hari ini, ketawa dan riang kanak-kanak di kawasan tersebut adalah sesuatu yang menyeramkan. Banyak kejadian yang menyeramkan berlaku di kawasan tersebut. Menurut penduduk tempatan, apabila taman tema tersebut mula-mula dibuka, ia bagaikan tidak diperkenankan oleh kuasa mistik di kawasan tersebut. Pokok-pokok besar sering tumbang dan menghancurkan fasiliti permainan. Apabila ianya dibaiki dan dibuka semula, batu-batu sebesar kereta menghempak fasiliti yang lain. Hujan lebat juga sering berlaku, membuatkan air lumpur dari bukit berdekatan membanjiri kawasan Mima Land. Rentetan dengan kejadian-kejadian ini, kawasan tema tersebut ditutup. Nombor 3, Penjara Pudu. Penjara Pudu di Kuala Lumpur dibina semasa zaman penjajahan British pada tahun 1891, bertujuan untuk menempatkan 600 orang banduan. Blok-blok baru kemudian ditambah sehingga 6 buah dan mengandungi 130 sel dengan kapasiti untuk menampung sebanyak 2,000 orang banduan. Walaupun begitu, pada tahun 1985, lebih daripada 6,500 banduan dipenjarakan, menyebabkan banduan terpaksa tidur bergila-gila. Keadaan kekurangan ruang yang amat terhad itu telah memasarkan penjara Pudu ditutup. Salah satu bahagian penjara yang banyak melakarkan cerita misteri ini adalah di Blok B, yang menempatkan bilik akhir dan bilik gantung yang menyaksikan 180 orang pesalah menjalani hukuman gantung sampai mati di situ dari tahun 1960 sehingga 1993. Ada juga kisah menceritakan yang penjaga di sana pernah mendengar orang menangis dan meminta tolong di bilik akhir. Padahal pada waktu itu, bilik itu tidak berpenghuni. Selain sering melihat kelibat manusia mundar-mandir di kawasan tersebut, yang peliknya, tidak ada seorang pun yang berada di kawasan tersebut kecuali warden itu. Pada suatu ketika, warden tersebut juga melihat bola api merentasi kawasan laluan penjara sebelum hilang ke hujung laluan. Nombor 2, Highland Tower. Highland Tower adalah kawasan apartmen di atas lereng bukit yang didirikan pada tahun 1974. Cantik dan tersegam indah pada waktu dahulu. Penghuni apartmen yang terdiri daripada 3 blok ini gempar apabila salah satu blok runtuh dalam sekelip mata pada 11 Disember 1963. Ia menyebabkan penghuni-penghuni di blok lain diarahkan keluar dengan serta-merta. Kejadian berdarah tersebut membunuh 48 orang
Kejadian berlaku disebabkan struktur tanah yang tidak stabil. Menjadi lebih teruk lagi apabila hujan lebat turun tanpa henti, menyebabkan tanah di kawasan tersebut menjadi lembut, secara langsung membuatkan ia tidak dapat menampung berat apartmen 12 tingkat tersebut. Apa yang menyayatkan hati, seminggu semasa keruntuhan blok tersebut, pasukan dan orang awam banyak mendengar jeritan dan ketukan mangsa-mangsa yang terperangkap di sebalik runtuhan. Namun begitu, hanya 3 orang sahaja yang berjaya ditemui dan dikeluarkan. Nombor 1. Karak Highway. Jalan Karak menyambungkan Bandar Kuala Lumpur dengan Bandar Karak di Pahang. Jalan sepanjang 6 km itu mendapat julukan jalan paling berhantu di Malaysia kerana sering berlaku kemalangan yang meragut nyawa. Selain kemalangan yang sering terjadi, penampakan yang seram juga terlihat di kawasan tersebut. Antara penampakan yang sinonim dengan jalan tersebut ialah Volkswagen kuning yang tiada pemandu, budak sekolah yang merayau-rayau, penunggang motosikal tanpa kepala, gadis yang mengandung anak, serta bas pengangkutan yang tiada pemandu dan penumpang. Ada yang percaya penampakan ini adalah roh-roh yang pernah terlibat dalam kemalangan di situ dan meninggal dunia. Dan ada juga yang percaya roh-roh di kawasan tersebut sengaja menampakkan diri mereka untuk menyebabkan pengguna jalan raya di kawasan tersebut kemalangan. Terima kasih kerana menonton video dari MX Studio. Sila like dan share. Jangan terlepas peluang untuk menonton video-video menarik dari kami dengan subscribe channel kami dan tekan lonceng notifikasi. Jika anda mempunyai pendapat dan idea untuk video yang anda inginkan, silalah komen di bawah. Wallahu a'lam.